Assalamualaikum semua. Okay, adik-adik, hari ini bersama dengan Cikgu Fizah, kita akan belajar cara-cara untuk mengambil bacaan dengan menggunakan tolak skru micrometer. Jom kita mulakan. Okay, yang pertama sekali, kita perlu mengetahui berkaitan dengan struktur pada tolak skru micrometer itu sendiri yang terdiri daripada rahang, di mana pada bahagian rahang inilah kita akan letakkan objek yang kita ambil, yang kita ingin ambil ketebalan ataupun diameter. Okey, ada pengunci di sini. Ini adalah skala vernier dan ini adalah skala utama. Okey, jadi apa fungsi tolak skru micrometer? Tolak skru micrometer ini kita gunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter objek yang lebih kecil. Contohnya kertas, rambut dan lain-lain yang lebih kecil. Okey. Dan bahagian terkecil pada tolak skru micrometer ialah 0.001 cm ataupun 0.01 mm. Bermaksud tolak skru micrometer adalah lebih jitu daripada angkup vernier dan juga pembaris. Okey, jom kita berkenalan dengan tolak skru micrometer. Okey, pada tolak skru micrometer mengandungi dua skala. Yang pertama ialah skala utama pada bahagian yang ini. Okey, ini kita panggil sebagai skala utama dan bahagian ini kita panggil sebagai skala vernier. Okey, pada skala vernier mengandungi 50 bahagian. Kita akan nampak di sini 30, 35, 40, 45 dan seterusnya, bermaksud ada 50 bahagian. Dan satu senggatan pada skala vernier membawa nilai 0.01 mm. Yang ini. Satu senggatan membawa nilai 0.01 mm. Okey. Jadi, kenapa bacaan? Jadi hari ini kita akan belajar cara untuk mengambil bacaan pada tolak skru micrometer. Kenapa bacaan pada tolak skru micrometer ini nilainya ialah 3.88 mm. Jadi, untuk mengambil bacaan pada tolak skru micrometer, sama seperti angkup vernier, kita perlu mengambil bacaan pada skala utama dan juga pada skala vernier. Okey, kita mulakan. Kita mulakan dengan skala utama. Skala utama, kita ambil bacaannya di sini. Bacaan yang paling hampir dengan bahagian hujung ni. Okey, ini ialah bacaan pada skala utama yang membawa nilai 3.5 mm. Okey, ini bacaan pada skala utama. Manakala bacaan pada skala vernier yang ini. Okey, bermaksud sebelum kita mulakan mengambil bacaan pada tolak skru micrometer, kita kena pastikan kita dapatkan satu garisan yang segaris antara skala utama dan juga skala vernier. Okey, kita dapatkan dulu skala yang segaris di sini. Okey, kemudian skala utamanya ialah 3.5 mm dan skala verniernya ialah 0.38, 35, 36, 37, 38, 0.38 mm. Jadi, bacaan bagi tolak skru micrometer di sini ialah 3.88 mm. Okey, cara untuk mengambil bacaan yang betul menggunakan tolak skru micrometer ini, mestilah kedudukan mata kita mestilah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan daripada berlakunya ralat paraleks, iaitu rarat pada mata kita lah sebagai pemerhati. Jadi, kedudukan mata kita mestilah berserenjang dengan skala bacaan. Okey. Tolak skru micrometer juga mempunyai ralat sifar. Okey, jadi bacaan sebenar tolak skru micrometer mestilah ditolak dengan ralat sifar. Okey, jadi kita tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini menunjukkan tiada ralat sifar. Kenapa? Kerana pada skala utama dan skala vernier pada tolak skru micrometer ini menunjukkan satu garis yang sama. Menunjukkan satu garis yang sama di sini bermaksud tiada ralat sifar. Okey, kosong di sini. Tiada ralat sifar. Tetapi sekiranya kosong pada skala vernier ini berada di bawah garisan yang segaris ini. Okey, ini membawa maksud ralat sifar positif. Kosong berada di bawah, ralat sifar positif ataupun nilainya di sini ialah positif 0.01.
Kosongnya berada di bawah. Okey. Tetapi sekiranya kosong berada daripada atas garisan yang segaris ini, ralat sifar ini akan menjadi ralat sifar negatif. Negatif berapa? Negatif 0.02. 0102. Negatif 0.02 mm. Okey, jadi ralat sifar tolak skru mikrometer ini kita boleh tentukan apabila rahang tolak skru mikrometer itu kita tutup sepenuhnya rapat. Maka kita akan dapatkan bacaan yang sebenar. Jadi, setelah kita mendapatkan bacaan sebenar, kita perlulah menolak dengan ralat sifar sama ada ralat sifar positif ataupun ralat sifar negatif. Okey, contoh berikutnya, bacaan pada tolak skru mikrometer ini menunjukkan bacaan 3.82 mm. Okey, jom kita tengok kenapa bacaannya ialah 3.82. Okey, pertama sekali kita perlu dapatkan satu garisan yang segaris antara skala utama dan juga skala vernier. Okey, jadi apabila kita mendapatkan satu garisan yang segaris di sini ataupun cikgu dah tunjukkan anak panahnya di sini. Okey. Nilai pada skala vernier ialah 0.32. 30, 31 dan 32. So 0.32 pada skala vernier dan skala utamanya ialah 3.5. 3.5. Jadi kita tambahkan saja 3.5 dengan 0.32 menjadikan bacaan pada tolak skru mikrometer ini ialah 3.82 mm. Okey, satu lagi contoh. Okey, yang ini. Okey, kenapa bacaan pada tolak skru mikrometer ini ialah 0.32 pun sama. Kita cari dulu satu garisan yang segaris antara skala utama dan juga skala vernier. Kita dapat di sini yang segaris. Okey, daripada nilai ini, so pada skala vernier ini nilainya ialah 0.12. 0.1, 0.11, 0.12. Ini untuk skala vernier. Dan untuk skala utamanya ialah 0.20, 0.1, 0.2. Okey, jadi bacaan pada tolak skru mikrometer ini 0.2 kita tambahkan dengan 0.12, maka kita dapatlah nilainya 0.32 mm. Okey, itu saja perkongsian berkaitan dengan tolak skru mikrometer. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.